Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati tuan pengerusi, seterusnya para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, seterusnya seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan syukur ke hadratillah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripada Allah dapat sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu, hadir pada malam ini ke surau merupakan rumah Allah. Mudah-mudahan segala penat lelah kita tercatat sebagai suatu pahala yang besar dari sisi Allah. Mudah-mudahan ianya dapat kita kutip pada hari akhirat yang bakal memberi keuntungan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Jadi kita sambung kitab penawar bagi hati. Seterusnya kat mana ingat? Muka surat 30. 10 kelakuan yang dicela. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Katanya tuan pengarang rahimahullahu ta'ala, 10 kelakuan yang dicela, dan ketahuilah bahawa kelakuan yang dicela itu banyak. Tuan pengarang kata, hendaklah kita ni ambil cakna, ambil pengetahuan, akak tahulah ramai-ramai. Sesungguhnya kelakuan yang dicela, makna perbuatan yang tak molek ini banyak. Tetapi saya sebutkan di sini 10 perkara dalam 10 fasal. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya. Dia sebut hak basic je. Cara sebab hak basic inilah bercabang-cabang. Tubik ni perangai yang tidak molek, tidak senonoh. Perangai-perangai yang keji. Dan yang lain daripadanya terjadi daripada yang 10 ini. Wak marilah perbuatan hak tak molek, wak contohlah apa jua sekalipun, semuanya basicnya hak 10 ni, katanya tuan pengarang. Yang pertama, sangat rakus terhadap makanan. Yang kedua, sangat loba dalam berkata-kata. Loba-loba ni banyak cakap. Loba dalam berkata-kata ni cakap banyak. Yang ketiga, marah. Yang keempat, dengki. Yang kelima, kikir dan kasih kepada harta. Yang keenam, kasih kepada kemegahan. Yang ketujuh, kasih kepada dunia. Yang ke-8, membesarkan diri. Yang ke-9, ujub. Yang ke-10, riak. 10 penyakit yang dicela oleh agama, dicela oleh syarak, yang wajib kita orang Islam menjauhinya. Kalau boleh jangan ada sakit baki penyakit ini di dalam hati. Tapi payah penyakit ini ada dak apa. Kalau sembuh macam ke bisu punggung boleh tahan kira. Tak boleh nak duduk apa ada bisu. Tu nampak. Hak ni dah apa? Duduk pun sedap, tidur kau sedap, makan kau paruk. Dengan sebab ada penyakit ni.
engkau hendaklah bersungguh-sungguh menyucikan qalbumu daripada sifat kecelaan ini. Nak bersih 10 penyakit ini daripada bersarang dalam hati kita, hendaklah kita berusaha saja, tak boleh main-main, kena bersungguh-sungguh, kata tuan pengarang, kena sungguh. Kalau buat lebih kurang, anda kata tak jadi apa. Nah, kita nak satu-satu perkara kena sungguh. Dan saya kata akhirat, dunia kena sungguh. Nampak? Kita nak menjawab satu-satu jawatan yang gajinya tinggi, kena sungguh. Nah, nak jadi ketua hakim, kena belajar tinggi. Kalau belajar siapa jauh nak dah jadi ketua hakim. Ketua puak-puak boleh jadi. Nah, ketua hakim dah boleh jadi. Nak jadi tukang bawa kapal terbang, pilot. Kena ngajinya. Kena masuk khusus, kena masuk universiti. Allah Rabbi, beradab baru dia boleh jadi pilot. Dah kalau jah 2 dah boleh jadi pilot ustaz. Dah boleh jadi benda lah jah 2. Jaga toilet. Dia gitu. Nampak? Pasal kalau kau tinggi jawatan, kau kena lebih bersungguh-sungguh. Itulah bab dunia. Apatah lagi kalau bab akhirat. Takkan bab dunia nak dapat kena sungguh, bab akhirat nak dapat syurga tak payah sungguh. Tak menang siapa. Maknanya kata kalau nak akhirat lebih bersungguh daripada kita bersungguh untuk mendapatkan dunia. Sebab tu suatu kisah apabila Ibrahim bin Adham, seorang bapa wali, dia nak masuk dalam jambang. Bila dia masuk, orang tukang jaga jambang tu kata, orang tua, ingat masuk beri ke? Bayar katanya orang tukang jaga jambang. Maka Ibrahim bin Adham keluar daripada jambang. Maka dia pun duduk di tepi jambang tu, lalu dia menangis. Maka tukang jaga jambang tu kata, orang tua, kau mana menangis ke? Tak ada piti masuk-masuk bayar. Kata Ibrahim bin Adham, bukan aku menangis kerana tidak ada wang, kerana tidak ada pitih, tapi aku menangis mengenangkan sejijik-jijik tempat gini. Siapa kena bayar, apatah lagi nak masuk syurga Allah. Berapa yang perlu aku bayar untuk meraih syurga Allah? Tempat hak sekota gini nak masuk tak boleh beri. Jambang tempat kotor. Jambang public. Toilet apa benda ni awang. Jambang sekolah. Jambang sekolah jahat. Jambang masjid. Jambang masjid jeng. Jambang surau. Betul tak? Nak tengok jambang hak kotor, sejik surau. Selain daripada tanda awang, hak kotor, masjid surau, jambang. Berlepeng-lepeng tahi. Masuk hakim pering. Macam hak tukang perintah, hakim pering. Kotor. Bapa yang masjid kotor, surau tandas kotor, Islam kotor kan? Umat Islam yang kotor. Bapa agama dia tak aja. Boleh mulut ulama-ulama abi benda hak Nabi aja. Tapi oleh kerana umat dak ikut hak Nabi aja, jadi penuh jahanam. Kita ada dah, tak cukup dengan kita awak mari hadis pula, dah cukup dengan hadis huraian daripada ulama-ulama tentang Quran dan hadis. Berjela-jela dalam kitab masing-masing. Dah umat dak belajar, umat dak ngaji. Umat dak duduk dengan ulama-ulama. Jadi umat dak reti bahasa. Tak tahu benda jadi. Macam ke tak ada kitab umat, padahal kitab bertambung-tambung Quran rumah. Dah ada balik, betul tak? Tak belajar, jadi bodoh. Waktu gini ni, ramai mana ni? Anak-beranak kita ni, hak duduk lepak biar jalan ni. Kita lalu kau jawatan baru dia, berkelompok-kelompok sekali, biar patah.
ni duduk belah kanan, ni duduk belah kiri, ni setapak dengan anak-anak, ni lelaki saja. Ni datang sama tina. Garik boleh. Tak ada yang mok situ pun. Makna duduk belakang upuk apa semua. Lek macam lembu, betul tak? Macam lembu lah. Ni tengok kapur-kapur lembu setapak sini. Khubas setapak dinu. Jalan pula kambing setapak situ. Betul tak? Sama. Kita ni hak jenis dak belajar agama, dah hira ke masjid syurga, sama seri dengan martabat lembu ke. Nampak mulia pasal Islam. Ada selek juga Islam situ. Ada Islam, Allahu Rabbi. Ada benda kita. Nampak mulia sikit nama dia Muhammad. Orang Islam ni. Nampak mulia sikit lah. Tu pun tukar dah nama ni, tak ada Muhammad dah. Khadijah tak panggil Khadijah dah, panggil Katie je. Belajarlah dulu. Raung karang boleh. Ni cari boleh, Allahu Rabbi. Macam tak ada hal bagi dia. Wah tak bila bang lah. Tak ada hal. Macam ke telinga pekau. Tapi nampak tak pekau. Jadi kena sungguh menyucikan qalbu, hati kita lah. Baca dengan huruf qaf, jangan kaf. Kalau kalbu jadi anjing pula. Kalau Arab huruf qaf. Kalau apa benda ni kita tulis dalam bahasa Melayu huruf q. Jadi qalbu, jangan kalbu. Kalbu jadi anjing. Daripada sifat kecelaan ini, nescaya engkau mendapat kemenangan di dunia dan juga akhirat. Kalau kita berjaya bersungguh-sungguh membersihkan qalbu kita, hati kita daripada sifat kecelaan, sifat damalek, sifat keji ni, maka kita akan mendapat kejayaan dunia dan juga kejayaan pada hari akhirat. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Maksudnya sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, yakni membersihkan kalbunya daripada kelakuan yang dilarang. Surah Asy-Syamsi ayat yang ke-9. Jadi Allah Ta'ala kata sesungguhnya, bukan aku nawak, bukan aku gurau, buat mari dengar kok situ. Sungguh-sungguh lah. Aflaha man zakkaha, berjaya sungguhlah orang-orang yang berusaha membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya dengan apa? Dengan iman dan amal kebajikan. Asal kita bersih dah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tu asal kita. Mana tiap-tiap baby, tiap-tiap anak kecil yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan bersih suci, macam kain putih. Sama ada anak Melayu pun bersih, beranak tu fitrah putih bersih, tak ada dosa. Anak kafir pun beranak tak ada dosa. Anak teriman beranak tak ada dosa. Anak lingkai pun beranak tak ada dosa. Anak maknanya tok guru beranak tak ada dosa. Anak dia lagi ngah komen beranak tak ada dosa juga. Nampak? Maka menjadi tanggungjawab fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Menjadi tanggungjawab ibu bapa dia lah yang nak melukis atau mencorokkan. Nak buat batik ni, batik terak, batik guna apa benda ni. Terengganu, anda batik kota baru, siang, malam, anda atas mak bapak dia. Nak buat lagu mana kain putih ni.
Nampak? Ada orang mencorakkan anak dia macam Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ikut atas mak bapak. Kalau mak bapak kenal terang Yahudi, maka dia didik anak dia jadi Yahudi. Bukan dia tu pergi jabat pendaftaran ditukar isi anak dia jadi Yahudi, bukan. IC Islam belaka. Cari hidup. Mak bapak akan terapkan dalam kepala otak anak dia, hei anak, cari hidup hak sebenar gini, kejayaan hak sebenarnya begini. Nyata abang lu kalau abang lu tak kerja, kalau abang lu tak belajar sungguh, nampak tak? Tak boleh 5A, abang lu akan jadi begini. Bila besar lagi kena masuk universiti, bila masuk universiti nak ada kerja molek, lepas tu nak ada gaji besar, lepas tu boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh bini, boleh buka syarikat, boleh kedai apa semua, kedai banyak. Cocok hak situ. Jarang mak bapak diterap dalam kepala otak anak dia supaya membina kejayaan akhirat melalui agama. Ada semua nak suruh berjaya dunia sahaja. Betul tak? Semua nak win apa anak dia berjaya dunia je. Kalau dak belajar sungguh ni dak boleh masuk universiti ni Kak Long dak masuk universiti ni berat tubik bila tak ada CJ, bila tak ada CJ esok dia nak kerja benda. Dia hanya nampak dunia saja. Dia tak dalami lebih daripada tu atau memberi pandangan yang lebih jauh daripada tu kepada anak-anaknya, nampak akhirat. Tak ada absang kalau alun dak semayang, kalau abang su dak semayang, abang lu dak semayang, ni susah dalam kubur esok-esok. Kalau dak belajar Quran, dak pandai baca Quran ni esok-esok ni nyesal, bila tua esok-esok tak pandai baca Quran nyesal. Ada. Lepas kalau anak-anak ni tak boleh masuk universiti, mak ayah nangis. Tapi anak-anak tak pandai baca Quran, mak bapak tak nangis. Betul tak? Tak nangis mak bapak kalau anak-anak tak pandai baca Quran, kira dia biasa. Anak dia tak pandai baca Quran, tinggal tanah tau. Mak ayah ni tak ada hal. Tak berasa bersalah dengan diri, tak berasa bersalah dengan Allah Ta'ala. Atau anak kita tak pandai baca Quran, balik dah, kita patut rasa bersalah kepada Allah Ta'ala. Allah selama ni aku didik anak aku lagu mana ni? Mewarisi kejahilan aku, mewarisi kejahilan datuk nenek moyang. Pasal dengar khabar tok tak pandai juga baca Quran. Mak tak pandai ke? Dah ada anak tak pandai juga. Orang kalau mak tak apa pandai Quran, anak pandai. Ni mak tak pandai Quran, anak bodoh juga Quran. Patut tidak ada rasa bersalah. Tak rasa sedar. Pasal saat ni parok ingat kena jet dalam otak, kena jarum Yahudi wan Nasara. Sehingga darah dalam bab agama pun kita berasa tak ada hal. Padahal innalillah, kita ni milik Allah. Esok-esok mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Allah tak tanya jawatan, Allah tak tanya siji, Allah tak tanya gaji, agama. Jadi berjaya sungguhlah orang yang berusaha membersihkan dirinya, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan, yakni membersih kalbunya daripada kelakuan yang dilarang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, maksudnya suci itu separuh daripada iman. Suci ni separuh daripada iman. Mana benda? Makna nak khabar bersuci ni suatu benda yang sangat-sangat penting, sehingga berkaitan dengan iman, berkaitan dengan agama. Bersih, bersuci ni. Batu Nabi bila berjalan di kawasan perkuburan di Baqi',
Nabi berhenti dan sahabat-sahabat pun berhenti. Nabi kata kedua kubur ini sedang diseksa oleh malaikat Allah. Tidaklah dia ini diseksa dengan sebab benda yang berat, tetapi dia kedua-dua kubur salah satu dari kuburnya ini kerana dia diseksa oleh malaikat dengan sebab basuh kecing tak bersih. Mana berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan bersuci situ. Siapa kait dengan kena seksa dalam kubur, bukan mana ringan. Siapa tahap kena azab dalam kubur, kena masuk dalam neraka pula hari akhirat, benda tu berat lah, bukan ringan. Padahal basuh kecing basuh berak. Kalau budak-budak basuh kecing basuh berak tak bersih, boleh tahan kira siapa budak-budak. Mega dia tak balik lagi, tak semayang bang lagi. Tapi kalau orang tua balik dah basuh kecing basuh berak tak bersih, tak suci, berat dah lah. Pasal ia berkaitan dengan semayang, berkaitan dengan ibadat. At-taharatu miftahus salah. Sesungguhnya apa benda ni, kebersihan itu dia miftah, dia kunci kepada ibadat semayang. Kalau makna bersihlah kita basuh kecing basuh berak sucilah, maka membawa ibadat kita sah. Tapi kalau wuduk tak sah dah dengan sebab ada najis. Ada lagi tahik punggung. Oleh-oleh ada yang ambil wuduk lepas tu pergi semayang. Basuh kecing tak suci. Tak suci basuh kecing. Kecing tu basuh lebih kurang gitu dah, lepas tu zik beres main mula. Kena wallet luar hak kenal kecing, wallet-wallet ada buat mayang so, buat mayang gari. Dah nak terima ke mana? Tak sah dah. Bila tak sah nak terima ke mana? Dia nak Tuhan terima ibadat kita berhajat pada sah. Dah tak sah dah. Nak terima lagi mana? Tak boleh masuk dah universiti. Lepas tu nak dapat ijazah ke mana? Dia belajar pun dia masuk universiti tu. Dia duduk kot pagar luar je. Lepas tu time convocation tu dia nak ambil dek CJ. Boleh tak? Tak boleh kalau dia pakai atik baju konvo, baju orang langsung macam Jet Li. Dengan tapi sekut jaga atas pela, lepas tu nak ambil ijazah tak ada awak nama dia. Tak ada nama pun awak. Saya tak ada nama sini. Saya tak belajar sini. Dah tu saya nak ambil ijazah boleh tak? Dekan kata tak boleh pun dah. Mu kena belajar sini. Atau bila belajar sini pula mu kena maknanya bersungguh-sungguh. Biar lulus, bila lulus baru dapat CJ, dapat diploma, dapat ijazah, dapat master, dapat PhD. Kena lulus dulu. Syarat nak lulus kena boleh masuk universiti dulu. Dah tak boleh masuk dah, lepas tu nak CJ. Boleh tak? Ikut mana nak dapat pahala sisi Allah? Semayang pun tak sah dah. Bersuci ya kaki tu. Bukan kaki pakar orang soleh. Baru basuh kecil basuh berak jang dah kita. Hadis ini memberi kefahaman bahawa warna selu pula kesempurnaan iman itu adalah dengan membersihkan qalbu dari apa yang tiada dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu barulah seseorang itu sempurna imannya. Apabila dia ini membersihkan hatinya daripada sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Apa dia sifat yang tidak disukai oleh Allah? Hak 10 ni hak Tuhan dak bagi. Bila dia bersih, maka Allah Ta'ala akan kasih kepadanya. Maka membersihkan itu sebahagian daripada iman.
seperti juga menghiasinya itu sebahagian daripada iman, dan perhimpunan keduanya itu membawa kepada kesempurnaan iman. Wallahu a'lam, katanya tuan pengarang. Walhasilnya dalam bakti ni, tugas kita jaga hati kita daripada dihinggap penyakit-penyakit yang mazmumah. Pertama, kalau ni adakah nak jaga daripada kena hinggap dah kita ni, penyakit dah ni. Maka tugas yang kedua, kena buang penyakit. Penyakit ni ada dah ni. Penyakit orang tak ada lagi, budak-budak ada lagi. Sebab tu budak-budak dia tak ada sakit hati kau kan. Budak-budak ni dia hati dia bersih. Sebab tu dia mudah memaafkan ibu bapa dia. Dia mudah maafkan kawan-kawan dia. Padahal kawan dia parok katak dia. Malak-malak ada. Tengah hari tu kawan malak-malak ada. Tak simpan dendam pun dalam hati dia. Mak bapak dia pelawakkan anak dia banyak ni. Janji nak WPT lah, janji nak ajak pergi kedai doria lah. Sekarang kita pergi kedai doria. Karang mak. Karang. Bila karang tu dah mak kata janji karang, pukul 5 karang. Tunggu pukul 5 dia. Tunggu. Pukul 5 tu budak tu tanya pula mak dia, mak pukul 5. 5 lebih lah, 5 lebih. Mak ada kerja. 5 lebih pukul 6. Pukul 6 pukul 7. Dah lah tak jadi. Mak dia kata malah karang pasal mak dah akan si malah karang apa gari karang. Pas mai kita pergi kedai royak. Dia tunggu dia, tunggu ah. Lepas tu pas gari tak jadi pula paisa lah. Pasal mak nak tengok drama pukul 7 ni. Habis paisa tak jadi pula, mak ngatuk mati pula. Esok ngah mak dorok anak hak 5 tahun, anak 4 tahun, anak 3 tahun ni okey tak? Siapalah dia sendiri dah ingat. Mak dia ingat, dia dah ingat. Dah duk main bitu bini semua, dia ingat anak. Bila dia ingat janji orang lain pula, mak janji orang lain pula, dak tunai pula, janji orang lain pula, dak tunai pula. Anak duka cerita tak? Dak. Habis kuat dia nangis, dia tidak simpan dalam hati tak? Tu budak-budak. Pasal orang tak ada dosa. Dia tak ada sakit hati, dia tak ada simpan dendam, tak ada. Ada pun manusia hak jenis ada hati beruk, ada hak jenis balidah yang akan simpan dalam hati. Itu yang menyebabkan jadi terhasilnya banyak dosa. Sakit hati lah, deki lah, bitulah, sombong lah. Budak-budak dia tak ada. Fasal yang pertama, sangat rakus terhadap makanan. Yagi sisi, yagi kat makanan tu. Sangat loba pada makanan itu sebahagian daripada punca segala kejahatan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Sangat loba ni maknanya parok ataupun tamak pada makan minum ni sebahagian daripada punca seseorang itu buat jahat. Kita buat jahat ni sebahagian besarnya berpunca daripada makan minum. Ada kaitan bukan tak ada kaitan, dia ada kaitan. Lepas tu kita kena jaga makan minum kita. Barang yang kita nak berbut dalam tekak akhirnya akan jatuh perut, benda ni kita kena jaga mana. Kita tak boleh bakar sumbak dalam mulut kita. Hak haram, hak syubhah tak boleh bu. Apatah lagi hak haram. Kan Nabi suruh jaga kan? Jaga daripada yang haram, jaga daripada yang syubhah. Syubhah ni ragu-ragu. Halal ke haram ke halal ke haram. Kalau gitu tinggalkan. Makan. Kita masuk supermarket. Kita nak beli coklat. Kita tengok kat belakang ni. Halal ke haram ni? Boleh makan tak ni? Logo halal tak tahu. Boleh makan tak ni? Boleh makan. Kalau gitulah, kita dak main gitu, dak cerak, maka dia tak mula usah beli. Beli hak kita yakin halal. Kalau yang ni kita dak yakin, kita masuk supermarket.
Kita tengok tekuk ayam macam gedak tu mana ni nampak? Meleh gedak ni. Kalau gitu saya beli. Saya beli ya. Dah kita was-was kan? Nah. Nampak dak apa. Molek ada tekuk nampak awal-awal toreh gitu je. Putus dok ni. Main buah tu kan? Saya beli ya. Ni beli juga. Ya. Nah, pada ayam dak meleh. Siap bergula Cik Imam. Nah, siap awak sup. Barang masuk dalam perut mana boleh kita buat lebih kurang. Pasal dia berkaitan dengan hati. Hati pula dia berkaitan dengan ibadat. Nah, yang menjadi punca ibadat semayang seseorang pada hari ini jadi dak tentu hala. Jadi dak kosong, jadi narak, jadi anyuk, jadi berat, jadi malah, jadi apa? Makan minum kerana hati dia kotor. Makan minum yang tidak dijaga. Bukan dia makan babi celup tepung. Antara hak masuk dalam perut pedal dia benda-benda yang syubhah. Kena molek halal, kena molek haram. Halal tak apa. Pasal barang-barang hak kita sengaja dengan tak sengaja ni, kalau benda tu haram, dia akan memberi efek kepada hati kita. Kita jalan sepak tencak. Tak sengaja kita sepak ni. Bahan di jubah kita. Tencak tau. Cak tu bahan di jubah kotor kau. Kalau kita sengaja kan? Sengaja pun kotor. Tak sengaja sepak pun kotor juga jubah kita. Tak sengaja sepak tencak jadi tak kotor jubah. Cak bahan di jubah tu jadi jatuh melacak jadi tak kotor sikit. Pasal apa? Tak kotor jubahmu. Kain dia. Tak, aku sepak tak sengaja. Tukang gitu pula. Mana mu sepak sengaja ke sepak tak sengaja ke tencak bila kena pakaian kotor kau. Sama juga dengan masuk makanan yang halal ataupun yang haram. Kalau masuk yang haram, sama ada sengaja ataupun tidak, tetap memberi efek kepada hati kita. Cuma yang membezakan dosa ataupun tak dosa je. Kalau sengaja dosa, tak sengaja tak dosa. Tak sengaja makan haram, ingat ke halal? Ingat ke daging burger ni boleh makan? Dah tu bit dalam Facebook daging burger ni rupa-rupanya tidak halal. Daging beruk capung dengan daging tikus. Tak? Kita pergi makan juga lama ni 16 tahun makan burger dia, daging tu. Tak dosa. Apa? Tak tahu. Dah beri efek tak dalam hati kita? Beri efek. Walaupun tak sengaja, cuma tak dosa. Macam semayang kau. Tak sengaja, maknanya tak sedar pun. Tak sedar bangun tidur habis waktu kau. Dosa tak? Tak. Ataupun kejut tidur tu 2 minit dia orang nak bang garik. Kita tak mayang lagi asal. Sengaja tak dosa. Walaupun time kita takbir Allahu Akbar, orang pun bang garik kita baru takbir mayang so. Ataupun orang bang garik kita baru semayang so. Sengaja tak? Tak dosa. Walaupun di luar waktu semayang. Tu agama, tu Islam mudah. Tidak memberatkan umat dia faham umat pasal agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi main judi tak dosa pasal mimpi. Ngiga bangun pergi beli nombor toto. Ngiga. Tidur tengah hari tu bangun tengok ayah pergi start motosikal pergi Kampung Cina beli nombor toto 3 keping beli. Tak dosa sikit agak walau menang. Siap menang. Menang 8 siap bagi umrah pergi PT tu, tapi PT hok ngigal. Ada dosa. Tu kata. Tu Islam Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Mana-mana keinginan ni mari kau perut. Punca di situ. Kerana daripadanya lah
Daripadanya lah ni, daripada mana? Daripada perut terjadinya keinginan faraj. Jadi nafsu kita kok perut pun. Batu bila perut kita ni lapar atau banyak lapar daripada kenyang, nafsu kita dok liau. Mana-mana orang yang tak mampu nak nikah, kan Nabi suruh puasa kan? Fa innahu wija. Sesungguhnya dengan sebab mu puasa dia akan jadi pendinding, dia akan jadi perisai. Kita nak nikah ada petis. Dalam bank ada RM6. Nah, dan nak darah ni kurang-kurang RM6,000. Kau kaki cekang. Nah, dari kita RM6. Mana ada orang nak darah RM6. Puasa lah. Nah, pasal kita ada keinginan nak nikah. Ada nafsu syahwat tapi tak ada piti. Perbanyakkan berpuasa. Puasa banyak. Mana kata kena banyak lapar perut kita dah. Kena banyak lapar. Kerana dia boleh mengawal hawa nafsu dengan sebab lapar. Kita yang nafsu jadi buah, jadi liar, jadi buah, jadi jahat, jadi nawak maksiat sama, kita kenyang hak mau. Kenyang ni bahaya. Hidup dalam kenyang hak mau, kenyang pula kenyang neting dia bagi. Kenyang nyando. Parok kenyang. Maka sebenarnya orang yang aja perut dia kenyang sangat, dia sedang membela syahwatnya, makin besar, makin besar, makin besar. Tunggu untuk ditunaikan saja. Hawa nafsu dia kata dah payah ngak anak nikah zina. Maka dia akan berusaha untuk menunaikan. Tak? Kerana apa? Dia ajar perut dia banyak kenyang. Perut ni banyak kenyang tak boleh. Tak boleh. Nabi, hidup Nabi kita belajar sejarah Nabi kan. Banyak kenyang, banyak lapar. Nabi banyak lapar kan. Nabi banyak lapar, sahabat-sahabat banyak lapar. Walaupun sahabat-sahabat kaya-raya banyak berlapar, yakni banyak berpuasa. Abdul Rahman bin Auf walau kaya-raya banyak puasa. Kerana sahabat-sahabat ikut Nabi. Nabi banyak lapar, dia lapar tak. Awak ada piti je nak beli nasi. Abdul Rahman bin Auf mana ada miskin dia. Hartawan tu jutawan dia. Tapi dialah yang terkenal sahabat yang banyak berpuasa. Pasal apa? Nak jaga agama. Kita kenyang mau itu tau. Kenyang kok mau pagi nasi lemak 3 buku. Apa orang 4 buku. Kayu khamak 3 batang. Pagi saja dah tengah hari pula. Si ayang. Paruh pula. Bagian goreng pisang pula. Pak Ria. Mamak ngekapah-kapah dalam mulut ni. Kenyang tak je lapar, kenyang mau. Acul nak lapar sikit. Order lalu. Lalu ni kan orang atur rumah kan. Makanan mudah lalu ni tak payah pergi kedai orang atur rumah. Nak order je mi sup, mi rebus, mi goreng, pizza, ayam Kentucky Fried Chicken. Order ke online atau rumah. Mujud dok suap dalam mulut ke. Lalu ni mudah lalu ni. Dengan sebab mudah, banyak nikmat, kita pun jadi lupa kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab kenyang sangat perut kita jadi lupa nak baca Quran, lupa nak berzikir, lupa nak tahajud, lupa nak sujud kepada Allah. Siapa? Kenyang sangat. Kenyang dah macam ke khubah. Dah kenyang kat bayarlah nak buat ibadat lagu mana. Buat baca Quran boleh kenyang itu? Tak boleh. Tegak juga nak baca boleh 2 ayat nyembang. Atagah. Pasal apa? Kenyang sangat. Nampak? Sahabat-sahabat lapar sangat. Siapa kuat buat ibadat? Kita kenyang sangat. Siapa suti haram tak boleh buat ibadat pada Allah? Kenyang kan? Tengok cerah sangat lapu rumah kita banyak sangat meter. Oleh kerana cerah sangat dak dang baca Quran. Suti ayat boleh baca malam-malam tu tak? Dan saya kata nak jadi macam orang dulu-dulu 3-4 juzuk baru tidur.
Dan kita bukan kata sejuzu. Sepatah harang dah baca malam-malam Quran. Makna tegelang dengan nikmat terus kita. Banyaknya nikmat Tuhan beri. Banyak. Hak kaya ke hak kaya, hak miskin jadi kaya-kaya. Ni akhir zaman. Kemudian apabila diasah oleh keinginan makanan dan keinginan jima, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta, kerana kedua keinginan itu tidak dapat ditunai melainkan dengan harta. Bila diasah oleh keinginan nak makan, nak minum, nak jima, maka dia berhajat pada harta. Nak makan, nak minum, kena ada pitih tau. Pitih tu harta. Nak jima berhajat pada bini. Nak bini pula kena cari harta tak? Cari harta. Maka nak peri bini ke kita tak? Ambil anak ambil seorang. Dan nak buat mari surah sama orang malam-malam ambil anak ambil seorang. Ambil peri dah dia nak tawar kamu. Dalam hitam beletung anak dara 10,000. Dalam hitam beletung dah kat dalam budak hitam kau 10,000. Dah putih. Maknanya ada lesung pipik. Hak bibi awal merah pergi 15, 20. Jadi bila berhajat pada nikah kahwin nak bitih. Bila berhajat pada piti kena loba, kena cari parok. Bila kena cari parok, akhirnya jadi lelah. Dadang nak ambil nafas ni malai. Itu yang dadang mari surau. Dadang mari surau dah. Apa? Lelah cari piti. Nak nikah. Dah hak nikah dah, lelah kau cari piti. Apa? Nak tunai hajat bini, nak tunai hajat anak-anak. Bini kata bila bang nak tukar mesin basuh baru bang, main 5 kilo 8 kilo sama darat bang. 24 kilo bang, 17 kilo bang. Tukar hak baru pula bang. Cari piti pula dah mesin basuh. Kurang-kurang nak gak 2,800 tu. Automatik. Semi tak mahu nak automatik full. Hak bawah tu bahagian basuh, atas pula bahagian ngering tu. Mujur dah beli mesin hak tukang lipat lipat baju. Ada ke hak bahagian beli ni? Hak bahagian lipat baju kan. Bubuh baju dalam lipat diri. Modern lah ni. Siap lipat diri baju. Mana kata orang puan duduk rumah relax, goyang kaki. Baju lepak diri, basuh diri, ngering diri. Allahu Rabbi. Tunggu pakai. Pakai pun malah kau. Bila laba pada makan minum berhajat pada cari banyak. Hak jenis penting makan minum kan. Makan minum pula nak sedap. Jadi nak sedap kena bayar lebih Nak makan ikan mahal-mahal, nak makan ayam, nak makan daging berhajat pada pitih. Pitih pula kena lebih, daging 38 ayam. Sekilo. Ikan pula ni sekilo 18 ayam. Nak makan sedap kan? Kena olah pitih lebih kan. Bila nak Allah pitih lebih, pitih kena banyak. Modal kena tebal. Kena cari parok tak? Parok pula. Cari pitih bahagian nak isi perut. Dadang mari surau pula kali lagi. Itu dadang mari surau kes nak bini. Bila nak bini nak makan sedap. Bila nak makan sedap cari pitih pula kali lagi. Padang cari makan minum gitu tak? Hidup kita padang cari makan minum. Dadang golek teka apa ke abang tanah. Itulah. Nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta, kerana kedua keinginan itu tiada dapat ditunaikan melainkan dengan harta. Harta yang dapat menunaikan kedua-dua keinginan, makan minum dan juga jima. Kalau tak nikah dipanggil berzina.
Kalau nikah dah panggil jima'. Barang tula je, halal dengan haram. Dan kalau nak hak haram, kena bayar tak? Kena bayar tak? Hak mananya kelas atasan bayar mahal kan? 400, 700, 800. Nah, ha? Hak je ni, hak biar jalan pun semua 10 rial, 8 rial, 5 rial. Tu apa orang tua tu? Nah, tak ada. Nah, 5 rial lepas dah. Nah, mana berhajat pada piti tak? Berhajat pada piti, berhajat pada harta. Nah. Dan daripada keinginan kepada harta itu terjadi pula keinginan kepada kemegahan. Bila keinginan pada harta itu terjadi, maka dia mari pula sifat mazmumah, sifat hak jahat, tercela hak lain, kemegahan. Pasal dah harta banyak, harta ada jawatan pula, ada gaji pula, ada bini comel pula. Mari segi panggil benda kemegahan. Oh, bahasa gong. Itu dah lagi mari surah. Nah, pasal tak ada harta, basak terai. Kalau ni ada harta dah ni. Nah, dengan khabar boleh saka pak dia. Nah, 800,000 boleh. Jadi kaya dah lah ni. Lain macam kau. Watak tu kadang-kadang jadi berubah. Daripada tawaduk, daripada beri salam apa bila jumpa orang senyum sama, lah ni lain lah. Nak kena orang beri salam ke dia dulu baru dia jawab. Nak kena orang tegur dia dulu, nak kena panggil dengan panggilan yang baru pula. Hari tu panggil jimat gitu je, lah ni dah leh. Kena ada panggilan khusus pada dia, kaya dah. Cara jalan pun lain, cara cakap pun lain, cara odah lain dah lah ni. Dulu ada air suang itu je. Lah ni kat Allah Rabbi. Fresh orange lah ni. Ada payung pula kat atas. Saya kaya. Tak main dah kedai-kedai roti sana, tak main dah restoran. Dia lain macam. Bukan salah makan tempat mahal, makan minum tempat mahal, tak salah. Megah tu salah, megah. Berasa bila mari orang hak miskin, orang hak tak sama taraf dengan dia berasa kat orang ini hina, dia mulia. Agam kemukahan dia panggil. Tuhan sebut lama dah nyakit gini Tuhan sebut lama dah. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun minal amwal wal aulad. Bermegah-megah kamu. Hei manusia ni sifat manusia. Bermegah-megah. Dan berlomba-lomba memperbanyakkan harta dan anak pinak. Ni sifat manusia dah. Ni sifat manusia. Berahi gong, berahi nunjuk ke orang. Tak nanti harta banyak, follower banyak, agam dah. Lah ni follower like banyak pada orang sikit. Lain macam dah. Macam ke artis Hollywood dah rasa. Tak mesti harta. Di atas sama, atas peredaran sama. Lah ni kau follower, like. Padahal hak jenis follower ramai, pengikut ramai, Facebook dia like ramai apa semua, tak mesti. Ramai tu akan semayang jenazah je. Tu bukan jaminan. Dan ulama-ulama yang hak tak ada Facebook. Tak ada follower mana pun. Hari kematian berterang mari semayang. Artis-artis, penyanyi-penyanyi hak ramai peminat apa semua tengok tanya dia mati. Tak macam mana pun boleh sesah mujur. Pasal hak tukang hak minat dia, hak kaki dunia. Pasal dia pun nyanyi-nyanyi dunia. Hiburan dunia. Maka hak tukang ikut dia pun set dunia juga. Dah bila set dunia, reti bayar bang. Kalau bersedih pun bersedih gitu je lah. Dia dah mati dah. Pelakon kita apa kerah dah. Gitu je lah. Nak semayang jenazah, nak terbang pergi surga, semayang dah dah. Mana kalau dunia dia terhenti setakat dunia je.
Tapi kalau follower akhirat, siapa ke mati kan? Mati lama dah ulama tok guru tu, tetap dikenang oleh anak-anak murid dia. Follower dia. Anak didik dia. Orang ni atau pahala sedekah, orang ni atau pahala haji, orang ni atau pahala macam-macam, betul tak? Kalau kerana agama. Kalau kerana dunia, habis takat dunia je lah. Dan daripada keinginan harta itu terjadi pula keinginan kepada kemegahan, kerana sukar hendak mengusahakan harta itu melainkan dengan ingin kepada kemegahan. Kemudian apabila ia menuntut harta dan kemegahan dan ia mendapat keduanya, nescaya berhimpunlah padanya beberapa banyak kebinasaan seperti riak, takabur, dengki, berseteru dan lain daripadanya. Nampak dia berkembang, nyakit itu berkembang. Asal daripada perut makan minum. Dengan sebab makan minum, maka dia mari kena cari harta banyak. Bila cari harta banyak, harta pun jadi banyak, jadi megah. Dengan sebab megah, dia mari timbul pula benda-benda yang lain. Seperti apa? Seperti mari riak dah pula. Tapi ti banyak, lepas tu sedekah pula. Kalau boleh nak orang tahu. Nak orang tahu kan? Maka setengah daripadanya nak suruh orang tahu, dia buat cek besar-besar. Buat cek besar pula. Cek sama besar dengan meja pipong. 1,500 je. Orang lain 600,000. Boleh habis sekolah gitu. Ni bapak cek. Ni mari buah riak pula. Kemudian mari takabur pula, jadi sombong dah pula. Dah orang puji. Ni kata pemurah, ni kata tak sayang harta lah, ni kata murah tangan lah. Mari dengar jadi lain macam. Jadi takabur. Bila mari takabur, ada pula orang hak lebih pemurah daripada dia, mari buah deki pula. Kemudian daripada deki beci orang tu, beci orang ni, dia akan jadi berseteru pula, bermusuh-musuhan. Bercabang-cabang, berlerik-lerik, mari penyakit, makan minum dan lain daripadanya. Macam-macam lagi lah jenis mak nenek penyakit yang mazmumah. Dan tempat keluar semua itu adalah daripada perut. Hak kata riak, hak kata deki, hak kata berseteru, hak kata takabur, hak kata sum'ah tu, penyakit hak jahat berat-berat ni berpunca, kata tuan pengarang, daripada perut kita. Yakni daripada makan dan minum. Maka kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membesarkan masalah lapar. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berlapar daripada kenyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita berhenti dekat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan sambung pula pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an وشر من شرفة القرآن وألبسنا بخيرات القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.